Dari segi nota, Madam akan Madam letak dalam apa nama ni? Madam letak nota ni dalam WhatsApp group pun ada. Nanti Madam akan combine lagi, nak letak dalam drive supaya benda ni mudah Madam nak ulang kaji. Tahun depan kalau nak kena ngajar lagi takkan nak bawa nota lagi kan. So tahun ni memang penat sedikit, permulaan yang baik. Sebab saya pun memang kalau saya nak turun ke sekolah pun saya tak payah study banyak. Sebab kalau saya pergi sekolah, saya memang kena ngajar AdMed. Sebab itu adalah bidang pengkhususan saya. Dalam bidang ikhtisas, saya memang kena ajar AdMed. Kalau dia mengikut degree saya kena mengajar Technical Electrical Engineering. So saya memilih untuk ikhtisas lah. Saya lebih minat mengajar AdMed berbanding engineering. Okay, engineering lagi tinggi. Okay, untuk tajuk had dan juga hubungan pembezaan ya, sebab tajuk pembezaan dia luas, dia ada 4 subtopik saya tengok. Okay, 4 subtopik. Kita cuma tak bolehlah cover malam ni terus. Mungkin malam ni Madam pergi kepada tajuk 2 ni sebab dia ada had dan hubungannya dengan pembezaan. Lepas tu pembezaan peringkat pertama. Yang ketiga pembezaan peringkat kedua. Dan yang paling tinggi sikit ialah aplikasi pembezaan. Okey, dia sebenarnya dia mudah lah. Okey, untuk had, kalau kita nak tahu asal usul pembezaan sebenarnya dia bermula daripada had. Tapi saya tak ada nak pergi yang awal ni sebab saya tak nak mengganggu minda pelajar. Sebab pelajar ni dia lahir tahun 2005 ke atas ni. Yang ni petua yang pertama ni zaman-zaman dulu kala yang ini. Tapi seandainya ada request untuk saya terang tajuk 2.1 nanti, saya willing to do sebab saya dah study. Sebelum ni saya dah bagi tahu penulisan saya dengan penulisan awak berbeza. Sebab itu saya perlukan masa untuk study, saya kata hari tu. Sebab tengok penulisan awak dengan saya apa yang bezanya kat sini. Awak buat dy dx sama dengan awak di situ had, saya pun had. Cuma awak menggunakan nilai X, saya menggunakan nilai H. Kemudian saya dekat sini, awak buat perubahan Y, saya buat perubahan paksi F. Sebab awak guna huruf Y, saya guna paksi kan ada 2 jenis. Ada setengah orang buat Y, tetapi metrik buat paksi ni sebagai FX. Jadi lainlah kita punya ni. Tolak dengan FX per dengan H. Itu rumus di matrikulasi. Sebab itu Madam kena study dulu sebab nak tulis penulisan awak tu adalah del Y. Tapi Madam punya adalah Y2 tolak Y1. Itu perbezaan dia. Okay, kalau nak nanti Madam akan terangkan untuk you all. Kita nak pergi kepada yang kita boleh. Okay, yang kita boleh iaitu tajuk 2.2. Madam pergi tajuk 2.2. Okey, apabila pelajar nak buat proses pembezaan peringkat pertama, dia bergantung kepada jenis fungsi. Kalau fungsi untuk soalan A sekarang, okey, soalan A ni fungsi dia adalah Y sama dengan 6X kuasa 3. So, Madam tulis balik kat sini. Y sama dengan, cuma bezanya 6 Madam salin, kemudian Madam kurungkan unknowns kat situ. Unknowns kat situ ialah huruf X dan kuasanya Madam letak di luar. Kuasanya ialah kuasa 3. Okey. Kemudian Madam nak terang dalam keadaan mudah. Terang dalam keadaan mudah, Madam akan guna petua pantun. Okey, untuk proses pembezaan, Madam akan guna pantun.
Okey, pantun 4 kerat. Yang pertama, kuasa datang ke depan. Oh, anak saya kecil dia dah hafal dah yang ni. Okey, yang pertama mula-mula kita memang ada 6, kemudian kuasa datang ke depan. Saya salin nombor 3. Itu maksud yang ini, kuasa datang ke depan. Iaitu kuasa 3 ni saya dah bawa ke bawah dah. Step yang kedua ialah salin semula dalam kurungan. Dalam kurungan saya ialah huruf X. Selesai. Step yang ketiga ialah kuasa berkurang 1. Tu nombor 1, tak comel nombor 1 saya. Kuasa berkurang 1. Asal kuasa saya ialah kuasa 3. Bila berkurang 1 menjadi kuasa 2. Step yang keempat ialah darab, darab pembezaan dalam kurungan. Kalau nota kat belakang nanti ada. Okey. Darab pembezaan dalam kurungan. Itu step yang keempat. Jadi dalam kurungan medium sekarang ni, awak perhatikan ada huruf X di sini. Bila medium buat pembezaan terhadap X, medium dapat jawapannya ialah 1. Jadi kita permudahkan 6 darab 3, 18. X kuasa 2. Okey. Ada masalah tak dengan petua medium ni ataupun nak suruh medium ulang? Boleh? Okey, medium ulang lagi sekali dengan terus menulis. Dengan terus menulis. Tengok betul-betul. Medium ulang lagi sekali. Y sama dengan 5, 3X tolak 2 kuasa 4. Okey, medium nak gunakan pantun. Kalau awak guna pantun, jalan kerja awak memang akan jadi pendek. Okey, jalan kerja menjadi pendek. Okey, medium sekarang nak buat proses pembezaan dy dx. Yang pertama, kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1, darab pembezaan di dalam kurungan. 4 rangkap pantun tu medium baca dan sambil medium baca, medium tulis. Akhirnya medium boleh selesaikan 5 darab 4, 20. 20 darab 3, 60. Jawapan akhirnya ialah 60. 3X tolak 2 kuasa 3. Kalau medium boleh kaedah yang ini, kita boleh skip beberapa metod yang lebih sukar. Contohnya petua rantai, kita boleh skip. Ataupun ada medium salah mana-mana. Hai Saiful. Okey, ataupun kalau ada nampak medium salah mana-mana bagi tahu sebab medium main congak je, kadang-kadang medium pun sifir pun ke laut juga. 5 darab 4 darab 3. 60 betul. Okey, macam mana dapat 3 Okey, dengar sekali lagi medium berpantun. Yang ini kalau medium bertanding inovasi ni, awak nampak je pantun medium ni selekeh macam ni. Pingat emas ni medium dapat ni. Tiap-tiap kali masuk mesti dapat pingat emas. Okey, sekali lagi medium berpantun tetapi medium slowkan dia punya version. Okey. Yang pertama, medium nak mencari dy dx. Okey. Nombor 5 tu medium salin dulu 5 salin. Okey, medium nak mula. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Tadi 4. Bila berkurang 1, dia jadi 3. Darab
pembezaan di dalam kurungan. Bila Madam buat pembezaan dekat anak panah, Madam dapat 3. Jadi bila Madam selesaikan perkali-perkali ada, 5 darab 4 darab 3, dapatlah 60 untuk perkali. Yang dalam kurungan ni kekal begini, cuma kuasanya telah berkurang, tinggal lagi 3. Macam mana? Okey? Petua tu dapat dulu nota tu Madam akan bagi dah, cuma awak tak perasan. Okey, so Madam teruskan lagi, iaitu baru Madam buat soalan A. Seandainya soalan exam awak banyak sebutan, banyak sebutan, Madam labelkan di situ, ada nombor 1, ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. So, untuk mula-mula kita belajar ni, sebab tajuk ni adalah tajuk konsep, kita kena tolong diri kita melabelkan dalam minda. Kemudian kita akan buat satu persatu. Contohnya, Madam nak buat nombor 1. Apabila Madam nak buat pembezaan, nombor 1 tu akan menjadi dy dx. Selesai nombor 1. Lepas nombor 1 dia ada tanda sama dengan, kita ikut. Nombor 2. Nombor 2, kita boleh wujudkan kurungan dekat dia sini supaya kita boleh berpantun. Kuasa datang ke depan. Bila 3 turun ke depan, dia akan jadi darab dengan 4, dia akan jadi 12. X Madam salin, kuasa tinggal lagi 2 dan darab dengan anak panah ni dapat 1, itu nombor 2. Bila Madam nak buat nombor 3, dia akan jadi 8. X ni dalam kurungan, kuasa asalnya 1, bila berkurang 1 tinggal lagi 0, dan Madam darab dalam differentiate dalam kurungan dapat 1, tambah dengan Madam nak buat nombor 4, Madam buat pembezaan nombor 3, Madam dapat 0. Pembezaan untuk pemalah adalah 0. Jadi bila kita kumpulkan semua sekali, kita akan dapat dy dx bersamaan dengan 12x kuasa 2. Apa-apa kuasa 0, kita akan dapat 1. So tinggal 8 saja di situ. Okey, iaitu untuk soalan B. Okey, Madam pergi kepada soalan C. Okey, soalan C, Madam buat dekat awak kat sini, ini adalah kaedah sekolah ni. Kaedah mula-mula dia expand semua benda. Dia expand semua benda. Tapi dekat matrik kita tak mau pelajar habis masa kat situ lah. Jadi Madam nak guna petua pantun Madam yang tadi. So Madam akan highlight, Madam nak buat soalan kuning ni sekarang. Okay, Madam highlight betul-betul. Sebab Madam nak berpantun, okay? Okay, kita double check. Adakah pantun saya sama dengan jawapan? Kadang-kadang dia lain sedikit. Tapi iaitu tajuk integration. Kita cuba yang ini. Kalau guna cara biasa, pelajar kembang dahulu, lepas dah siap kembang, baru differentiate. Differentiate dia ada kat sini, kita dapati ada sebutan 1, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga. So dia differentiate satu persatu. Kita cuba cara yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apabila saya buat terhadap y, saya akan dapat dy dx. Saya nak berpantun. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Sebab tadi 2. Bila kurang 1 tinggal 1 lagi.
darab dengan differentiate anak panah tu dalam kurungan. So, Meda akan dapat 10x kuasa 2. Salah. 10x. Okay, bila Meda permudahkan, 2 dengan 10 tu Meda akan dapat 20x darab 5x kuasa 2 tolak 2. Kalau awak kembangkan yang ini, 20 darab dengan 5, awak akan dapat 100 x kuasa 3 tolak 40x. Maksudnya guna cara pendek pun dapat jawapan, guna cara panjang yang macam dekat sekolah ni pun dapat jawapan. Cuma yang mana yang lebih kurang risiko untuk pelajar careless. Yang pendek kuranglah carelessnya. Yang panjang, sepanjang kita hidup tu mesti ada cabaran-cabaran dia. So, terpulang kepada pelajar sama ada nak menghafal pantun ataupun nak kembang seadanya matematik. Pelajar diberi pilihan lah, medium tak paksa. Tapi kalau pelajar medium, dia memang kena tahu pantun. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1, darab differentiate dalam kurungan. Dia kena tahu pantun itu. Seorang-seorang mesti hafal pantun medium tu. Sebab apa? Sebab masa SPM, dia skip tajuk ni. Dia skip. Dia kata tak banyak soalan, dia skip. Pembezaan dia skip, pengamiran dia skip, pilih atau gabungan dia skip, taburan barang kalian pun dia skip. Fungsi trigo dia skip, dia cuma ambil tajuk pengatur caraan linear, kinematik pun skip, habis skip. Masuk peringkat tinggi, yang awak skip tu belajar balik. Kan dah menyesal. Okey, Meda buka dulu soalan untuk C. Ada tak apa-apa nak tanya selain daripada yang Meda tunjuk ni? Ada tak pendapat lain mungkin daripada sekolah ada yang boleh kita share dengan rakan-rakan lain? Beres? Orang kata beres? Boleh Okey, kalau boleh Meda pergi kepada yang D. Okey, yang D. Soalan D sebenarnya ramai pelajar akan menggunakan petua hasil bahagi. Tetapi soalan ni sebenarnya dia suruh kita ringkaskan terlebih dahulu. Okey, kalau awak nampak soalan begini, awak nampak dia ada tiang seketul kat bawah, kita boleh agihkan satu untuk sebutan pertama, satu lagi untuk sebutan kedua. Sebab dia share nilai X kuasa 3 tu, dia share. Yang ini Madam buat dulu yang depan tu Y sama dengan 6X per dengan X kuasa 3 tu maksudnya X ada 3 ketul. Jadi Madam boleh padam yang ini. Boleh cancel out. Itu yang jadi 6 per dengan X kuasa 2. Manakala tolak dengan 8 X, 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 X per dengan X, X, X. Iaitu Madam boleh matikan 3. Sebab itulah di sini tinggalnya 8X. Madam bermain dengan algebra. Okey, untuk buat proses pembezaan yang cepat. Okey, yang cepat. Kita boleh naikkan X kuasa 2 tu ke atas. Kita naikkan dia ke atas. Dia akan jadi Y sama dengan 6. X dari bawah ke atas dia jadi kuasa negatif 2. Negatif 8X kita terima seadanya. Okey, bila Madam nak buat proses pembezaan, Madam buat kurungan sedikit sebab Madam nak berpantun. Y kita bezakan dia, kita dapat dy dx. Madam berpantun. Kuasa datang ke depan. Dia akan jadi negatif 12.
Okay, kuasa datang ke depan, dia akan jumpa dengan 6. Negatif 12. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1, dia akan jadi negatif 3. Darab pembezaan dalam kurungan, tolak dengan kita buat pembezaan 8X, kita dapat 8. Sebab itu jawapan akhirnya negatif 12 X kuasa negatif 3 tolak 8. Dan tidak comel kuasa negatif 3 tu, madam hantar semula dia ke bawah. Akhirnya dia jadi X kuasa positif 3 tolak 8. Okey, selesai soalan D. Madam buka kepada pertanyaan. Silakan. Dapat soalan tajuk ni dia memang tak menarik wak. Dia memang gitu. Memang pembezaan soalannya macam dia nak buat lawak tapi tak sampai. Macam tu. Antara dua lah, dia buat lawak tak sampai ataupun dia tanya kita tak tahu apa dia tanya. Ada dua. Okey, so selesai yang itu. Madam pergi kepada petua rantai. Okey, petua rantai. Okey, untuk petua rantai sebenarnya kalau kita tahu pantun, kita dah selamat. Tapi kita takutlah kalau soalan tu kata dengan menggunakan petua rantai, cari pembezaan. Kita takut dia tanya iaitu. Jadi, kalau kita nak buat dy dx. Okey. Mula-mula kita kena buat dulu dy dengan benda lain. Mungkin du. Dan du itu akan mematikan dirinya sendiri supaya yang terhasil adalah bila yang purple tu mati, yang tinggal adalah dy per dx. Itulah dia petua rantai. Kita buat dua benda yang berbeza. At the end, dia akan mati sesama sendiri. Dapatlah hero dengan heroine itu couple semula. Itu biasalah tu cerita-cerita Melayu. Okey. Kalau nak guna pantun, dah selamat dah. Kalau awak guna pantun, kalau dia tak paksa. Jadi kalau kita guna pantun, madam janji tadi, madam nak bagi pantun penuh 4. Madam ulang lagi sekali cara berpantun. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1, darab differentiation dalam kurungan. Dia ada 4 rangkap pantun. Okey, kalau awak gunalah. Okey, so madam teruskan lagi. Seandainya cikgu kita kata nak juga guna petua rantai. Okey, cikgu kita dia adalah orang yang pakar dalam bidang dia mengajar. Dia mengajar pelajar di sekolah. Jadi dia tahu apa yang penting untuk pelajar sekolah. Madam mengajar di matrikulasi, madam pakar untuk pelajar matrikulasi. Jadi madam tak boleh ambil peranan cikgu. Cuma dari istilah matematik, madam boleh mengajar. Tapi madam tak tahu proses menanda. Okay? Kalau dia offer madam tak berapa nak juga. Kan? Banyak kerja dah. Okay, tengok betul-betul. Soalan ni sebenarnya apabila dia nak guna petua rantai. Okay? Dia nak guna petua rantai ataupun chain rule rantai. Jadi kita tahu petua rantai dia memang berantai. dy dx dia berantai. dy berantai dulu dengan du. Akhirnya du mematikan diri sendiri dan dia bagi x yang hidup. Dalam kes sekarang, yang warna pink sekarang ni adalah U. Okay, yang warna pink sekarang tu adalah U. Madam akan tulis yang baru. Nota ni U dah ada. Okay. Jadi sekarang, bila yang pink tu menjadi U, soalan kita berubah menjadi Y sama dengan
U kuasa 4. Manakala U pula dia declare dia adalah 3X tambah 2. Kita ada dua fungsi. Okay, kita ada dua fungsi. Macam biasa sebab dia tajuknya Y lah duduk kat atas, dy. Di sebelah kanan tu U jadi du. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa berkurang 1. Dah selesai untuk dy du. Okey, manakala bila Madam nak buat du dx pula, tajuk kat sini u jadi du duduk atas. Nilai di sebelah kanan ini x, maka di bawah ni adalah dx. Bila Madam differentiate 3x, Madam dapat jawapannya 3. Bila Madam differentiate, Madam sebut differentiate tau. Madam tak sebut differentiation, panjang sangat. Lenguh. Okey, bila differentiate 2, Madam dapat kosong. Jadi Madam tak tulis. Okey, sekarang Madam nak masukkan ke dalam rumus petua rantai. Yang pertama, tajuk dy dx. Yang kedua, Madam cari jawapan dy du. Oh, ini dia. Dy du. Kita salin. 4 U kuasa 3. Hubungannya ialah darab. Madam pun buat darab. Darab dengan du dx. Ini du dx. Nilainya 3. Bila Madam selesaikan, dapat 12. U kuasa 3, tidak comel bila kita cerita tentang dy dx, tiba-tiba isinya U. Tak cantik. Jadi kita permudahkan, kita ganti semula. U adalah yang ini. 3x tambah 2 kuasa 3. Selesai petua rantai. Madam buka kepada soalan. Okay, Madam buka pada soalan, silakan. Boleh ya? Tak perlu differentiate dah. Kalau nak differentiate tu, itu sebenarnya petua pantun tu. Kalau sekarang ni, kalau awak guna chain rule, itu sahaja. Kita tak masuk lagi yang tajuk yang dia ada subtopik. Madam sekarang duk terang tentang pembezaan peringkat pertama. Yang Syukran maksudkan tu adalah pembezaan peringkat yang kedua. Madam belum masuk lagi. Okey. Madam guna soalan yang sama tapi Madam nak tunjuk apa yang ada dalam pantun. Y sama dengan 3x tambah dengan 2 kuasa 4. Okey, dalam pantun. Dy dx sama dengan kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa berkurang 1, darab differentiate dalam kurungan. Siaplah pantun, siaplah dia. Selesaikan. 12, 3x tambah 2 kuasa 3. Kalau guna pantun, cuma kena hafal pantun sedikit lah. Okay, kalau guna pantun, dia memang comel loteng. Pendek je jalan kerjanya. Lepas tu pelajar pun tanya, kalau pendek ni maka kena tolak ke tidak? Tidak. Kita buat proses pembezaan. Cuma orang tak tahu pantun kita tu duduk dekat mulut. Sebab masa jawab peksa, mulut kita tak payah hantar. Masa pengawas kata sila letak pen, kertas peperiksaan akan dikutip. Dia tak kutip sekali dengan mulut kita. Nasib baik. Kalau dikutip dengan mulut, baru kita bersalah.
Okey. Boleh ke? Oh, sampai situ je. Boleh tak sampai situ? Okey ke? Boleh faham ke tak? Ni. Boleh. Sebab ada lagi dua benda yang Madam tak tunjuk kat awak tu. Okey, ada dua benda lagi tak tunjuk. Satu, Madam dah bagi gambar petua hasil darab. Satu lagi petua hasil bahagi. Boleh Madam sama sikit lagi? Habis dah kan trial? Ke belum? Okey, Madam terang sikit lagi. So, alang-alang dia dah ada. Okey, Madam terang sikit lagi. Awak belajar tentang petua hasil darab. Petua hasil darab. Ringkasan yang Madam guna ialah PhD. Kita tak dapat PhD, tak apalah, kita buat tajuk ni. Rumus untuk PhD ialah dy dx sama dengan u dv dx tambah v du dx. Rumus ni diberi semasa exam. Cuma kalau Madam tanya awak, 2 tambah 3 sama tak dengan 3 tambah 2? Madam tanya persetujuan yang itu dulu. Setuju tak? 2 tambah 3? Boleh tak Madam nak tulis 3 tu kat depan baru tambah 2? Boleh tak? Boleh Oleh kerana boleh, Madam sebenarnya boleh modify rumus ni kepada bentuk yang lebih mesra. Marah orang Mat ni. Dy dx, Madam nak letak v dekat depan. Du dx tambah u dv dx. Sebab tadi Madam study, pukul 6 lebih tu Madam study. Baru siap, terus Madam terus ngajar awak ni. Kena study dulu awak, nanti lain, kandungan dia lain. Okay, Madam boleh tukar tu, V dulu ke U tu, tak semestinya U duduk depan. Sebab hubungannya adalah tambah. Kalau petua hasil bagi, jangan buat macam tu. Ni petua hasil darab. Okey, kenapa Madam ajar benda ni? Sebenarnya ada inovasi khas untuk yang ini. Kita panggil dia kaedah akaun tunai CATVU. Okey, Madam gunakan akaun tunai. Ni pelajar akaun dia belajarlah ni. Akaun T, kemarahan hidup pun belajar kot ni. Okey, sekejap tak cukup 90 darjah lah pula. Okey. So katakan Madam gerakkan sikit ni, Madam buat kat sini. Okey. So yang ini Madam bagi nama dia petua hasil darab. Okey. Kalau kita tengok contoh Madam buat contoh kat situ, y sama dengan 3x kemudian Madam buat 2x tambah dengan 1 kuasa 3. Cikgu kita kata yang depan ni cikgu kita suruh anggap sebagai U. Yang warna kuning ni cikgu kata yang ni lebih ni kita anggap sebagai V. Kita ikut cikgu kita. Okay, kita ikut. Okay, U kita ialah 3x. Cuma bezanya kita tulis dalam kotak. V kita cikgu kata 2x tambah 1 kuasa 3. Sama kan dengan sekolah ni? Sama kan? Cuma dalam kotak je. Kotak ni inovasi. Okey, sekarang Madam nak teruskan. Tengok dekat rumus Madam dah ada V. Dah ada dah. Madam dah ada U. Dah ada dah. Sekarang Madam nak cari yang lain pula. Madam nak cari du dx. Du dx. Kita tengok rumus, kita akan ingat, du dx tak cari lagi. Okey, Madam nak cari sekarang.
du over dx sama dengan Madam buat differentiation terhadap 3x dapat 3. So selesailah rumus ni. Rumus ni selesai, rumus ni selesai. Sengit sikit kat sini kita tak buat lagi dv dx sebab Madam nak buat yang ini pula. Okey. Bila nak buat dv dx, Madam tengok-tengok macam tadi punya. Okey, macam tadi. Jadi Madam kena berpantun. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1, darab dengan pembezaan di dalam kurungan. Dapat 2. Bila dah siap semua bahan-bahan tu, Madam boleh imbangkan akaun kita ni. Kita imbangkan dia. Okay, kita imbangkan dia. Macam akaun tunai, ada baki hantar bawah, ada baki bawah-bawah. So, Madam akan cross ini, V dahulu sebab rumus kita V. Madam cross ke sana dan tulis ke bawah. Jadi, Madam akan dapat 3, 2x tambah 1 kuasa 3. Kemudian, Madam cross belah sini pula. Sini cross sana dan tulis bawah. Okey, Madam akan dapat kita ada 3x, kemudian kita ada 6, kemudian kita ada 2x tambah 1 kuasa 2. Okey, sampai peringkat yang ini, kat mana rasa tak boleh nak ikut? Sebab ni cara baru, benda sama tapi cara baru. Dekat mana rasa tak boleh nak digest sikit? Tengok macam peningnya kat mana? Kat mana rasa tu? Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, kita akan repeat. Kita akan repeat yang cross. Okey, yang cross kat situ. Kan senang ajar dengan komputer kan? Tak payah nak padam-padam. Okey, boleh Fatin? Boleh. Next time boleh join lagi. Terima kasih, Madam. Okey, jumpa dalam rakaman. Tengok rakaman. Okey, Assalamualaikum. Okey, Madam ulang yang ini. Kalau mengikut rumus, mengikut rumus dy dx sama dengan Madam kena darab antara V, Madam kena darab dengan du dx. V Madam ada kat sini, sedangkan dv dx ada kat sana, so Madam kena darab. Sebab itu Madam cross. Sebab rumus kata V dengan du dx tu kena darab. Lepas darab, nak tulis kat mana? Tulis kat bawah. Macam tu. Jadi bila tulis, 3 Madam letak luar. Dan Madam tulis 2x tambah 1 kuasa 3. Kemudian rumus kata tambah dengan U. Okey, U Madam sekarang ada dekat sini. Dia suruh darab dengan dv dx. dv dx Madam ada belah sana. Lepas darab nak tulis kat mana? Tulis kat bawah. Jadi kita ada sekarang 3x. Lepas tu ada nombor 6. Lepas tu ada 2x tambah 1 kuasa 2. Boleh tak? Okey tak proses cross tu? Boleh sebab cross tu bukan Madam yang buat. Tetapi kerana rumus. Okey, kemudian kita jangan tinggal dalam kotak macam ni. Kita keluarkanlah. Dy dx, kita ambil jawapan 3, 2x tambah 1 kuasa 3, rumus kata tambah,
kita ada 3X, nanti pelajar akan tahu kenapa madam tak darab 3X dengan 6 ni. Okey. Okey, madam tak darab 3X dengan 6 kerana madam kena bagi jawapan dalam bentuk paling ringkas. Madam akan keluarkan benda yang sama dahulu. Benda yang sama, sebutan pertama ada 3, sebutan kedua pun ada 3. Sebutan yang pertama ada 2X tambah 1 tapi kuasa 3. Yang ini 2X tambah 1 tapi kuasa 2. Jadi kita kena ambil kuasa yang kecil. Okey, madam ambil warna kuning, kita keluarkan. Kita ambil warna biru tetapi kita tak boleh ambil kuasa 3, kita kena ambil kuasa 2 saja. So apa lagi yang tinggal? Sebutan pertama, yang tinggal adalah 2X tambah 1 kuasa 1 sebab kita dah keluarkan kuasa 2. Tambah dengan 6X. Kerana nombor 3 yang warna kuning dengan warna biru tadi dah difaktorkan. Step yang ini yang complicated bagi pelajar lah. Dia rasa macam pelik je. Okey, madam ringkaskan 3. 2X tambah 1 kuasa 2. Madam selesaikan dalam kurungan pink, madam dapat 8X tambah 1. Inilah jawapan yang paling ringkas. Madam perkenalkan petua hasil darab. PHD. Okay, PHD. Jangan kita kalut nak kembang kerana kita ada proses faktor. Dalam tajuk ni kita kena mahir proses faktor. Bukannya mahir proses kembang. Yang tu jangan tersalah. Alright. Madam akan berhenti dekat petua hasil darab. Besok madam tak buat kelas. Besok kita rehat. Sebab madam ada kelas tambahan dengan pelajar madam besok malam di college. Kita akan sambung hari Rabu. Petua hasil bahagi. Lepas tu madam akan masuk pembezaan peringkat kedua. Aplikasi tu kita hold. Kita mungkin nak kena fikirkan tajuk 2.1. Had dan hubungannya dengan pembezaan. So either one lah, kalau pelajar kata dia tak nak 2.1 ke apa ke, bagi tahu siap-siap supaya saya boleh prepare nota. Application tu agak besar, application tajuk yang besar. Okay, so hari Rabu saya akan buat second order pembezaan peringkat yang kedua dan juga saya pergi kepada had. Saya pergi kepada had. Sebab kadang-kadang soalan keluar juga prinsip pertama ni. Okey, kalau ada soalan silakan. Saya akan tamatkan rakaman. Sesi soal jawab saya masih buka.